Alright. Ini satu pernyataan daripada pejuang. PM hypocritical on anti-corruption say pejuang amid Najib uncertainty. While former Prime Minister Najib Abdul Razak's bid for freedom remains unclear, pejuang has slammed Prime Minister's Anwar Ibrahim anti-corruption effort as hypocritical. What is Anwar's promise to fight corruption? Is it by launching new probes on all political leaders who are considered his enemies while releasing leaders who have been sentenced by the court? Isn't this hypocrisy? Said Pejuang's President Mukhris. Won't this show that Anwar actions are all motivated by political interest only when a part of Madani government consists of BN MPs? In fact, UMNO President Ahmad Zahid was appointed Deputy Prime Minister and the investigation and trial on him was dropped, he added. Baik. Dia sekali lagi mempersoalkan dan memainkan cerita yang sama, kita kata. Dia kata hipokrit Anwar. Kerana apa? Kerana menyiasat orang ini tetapi menggugurkan kes Zahid Hamidi. So, kalau Anwar hipokrit kerana dikatakan mencampur tangan untuk gugurkan kes Zahid Hamidi, adakah kita nak suruh Anwar campur tangan untuk nak kenakan balik kes Zahid Hamidi? So, kita akan jadi hipokrit kalau kita kata Anwar tak patut campur tangan dalam kes Zahid Hamidi, tetapi bila kes itu digugurkan oleh pendakwa raya, kita minta Anwar campur tangan supaya dakwa balik kes tersebut. So, siapa yang hipokrit sebenarnya? Sebab yang menggugurkan kes Zahid Hamidi itu adalah pendakwa raya. Sesiapa yang mengatakan itu atas campur tangan Perdana Menteri, terutama daripada Perikatan Nasional dan juga sekutunya, bermakna sewaktu dia jadi Perdana Menteri itu, dahulu dia biasa buat benda-benda macam ni. Keputusan untuk menjatuhkan, menggugurkan, meneruskan adalah bidang kuasa DPP, bidang kuasa AG. Boleh tak Perdana Menteri campur tangan? Dia boleh nasihat. Tetapi dia tidak boleh campur tangan. So, bila digugurkan kes tersebut, adakah kita nak minta Anwar campur tangan supaya didakwa balik? So, siapa yang hipokrit sebenarnya? Kita tak nak Anwar campur tangan, tetapi sekarang ini kita nak dia campur tangan. Yang mana satu kita nak? Lepas tu dia kata Anwar hipokrit kerana telah menangkap musuh-musuh lamanya. Now, adakah satu yang dikatakan hipokrit apabila siasatan dilakukan ke atas perkara yang disyaki mempunyai mempunyai asas kepada pendakwaan walaupun musuh kita atau bukan musuh kita. Kebetulan kita kata pada masa ini cerita Mohzani, cerita Mirzan, cerita Daim keluar disebabkan oleh bukti-bukti yang dah dikeluarkan, dan yang membuat pendakwaan ataupun yang membuat siasatan bukan Anwar Ibrahim, itu adalah badan-badan yang menyiasat. Tetapi dia kata mereka ini adalah yang memusuhi Anwar dahulu. Bukan masalah memusuhi. Mereka inilah yang Anwar kata ada masalah kes-kes yang melibatkan perkara-perkara tersebut. Dan bila beliau menjadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan, di sini dia dah boleh buka dokumen. Hari tu dalam TikTok ada orang tanya, di manakah 6 kotak? Di manakah 6 kotak dahulu? Ingat cerita Ezam, dia kata ada 6 kotak. Saya kata, nak cerita 6 kotak apa? Dia dah sekarang Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan. Satu kontena, satu gudang sekarang ini dah boleh buka. Dan dah pun buka. Kita nak cerita 6 kotak atau buat apa, Bangang? Dah buka dah. Tak nampak ke yang sekarang ini kena siasat, kena dakwa tu? Bukan cerita 6 kotak, 6 kontena, 6 gudang kita dah boleh buka. Sebab sekarang ini Menteri Keuangannya adalah Anwar Ibrahim. So, adakah Anwar Ibrahim yang mengarahkan supaya tindakan tersebut diadakan? Anwar Ibrahim menyerahkan dokumen. Dokumen itu diserahkan kepada pihak berwajib. Saya rasa lah. Kan? Dokumen-dokumen yang sepatutnya. Mereka melihat, mereka meneliti, mereka mengatakan ada kes, mereka membuat siasatan, mereka yang membuat dakwaan. Arti kata SPRM dan juga pihak berwajib. Kenapa dikaitkan dengan Anwar Ibrahim? Sebab apa? Sebab dahulu, kita nak cerita, dahulu Perdana Menterinya sebegitu. Termasuk ayah yang bercakap tadi tu sebegitu. Dialah yang mengarahkan. Dialah yang mengarahkan. Sama ada didakwa atau tidak didakwa. Dia tahu benda tersebut. Dia tahu perkara tersebut. Dia tahu apa yang berlaku. Dia tahu apa yang berlaku luar dan dalam.
Dia tahu sejarahnya. Sebab itu dia menggunakan neraca tersebut mengatakan Anwar Ibrahim membuat perkara yang sama. So sekarang ini saya punya contention mudah saja. Kalau tak salah, jangan takut. Lawan. Kalau tak salah, jangan takut. Lawan. Dulu dicabar-cabar Anwar Ibrahim. Di mana reformasinya? Di mana reformasinya? Di mana reformasinya? Sekarang bila dah ada, korang nak kata apa? Arahan tidak perlu datang daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim cuma perlu tunjukkan dokumen-dokumen. Ini dokumen-dokumennya, contoh. Kan? Serahkan kepada pihak berwajib meneliti, nampak gayanya ada kes yang kita boleh kenakan. Maka dikenakanlah kes tersebut. So the rest kita kata terpulang kepada pihak berwajib untuk nak mengambil tindakan. Ataupun tidak mengambil tindakan, terpulang. Kes DAA, tuan-tuan perasan tak? Antara kes yang digugurkan selain daripada kes Zahid, tahu tak kes apa tuan-tuan? Kes Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan tahu tak kes Muhyiddin Yassin digugurkan, DAA? Yang tu kenapa tak ada orang yang bising bab tu? Kenapa tak ada orang kata bahawa Anwar campur tangan dalam kes tu? Tiba-tiba kes Zahid ada orang kata Anwar campur tangan. Yang tu tak ada isu. Saya pun pelik. Okay, habis kat situ. Ada satu cerita menarik saya nak bawa ni tuan-tuan berkenaan dengan kemelampauan dalam agama. Lelaki tawar 5 juta ringgit bunuh PM di penjara 6 bulan. Seorang pemandu lori terkejut dan menangis setelah Mahkamah Session hari ini menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan kerana membuat hantaran mengancam di TikTok untuk membunuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hakim N. Priscilla Hemamalini menjatuhkan hukuman ke atas Faizal Muhammad 35 selaku orang kena saman setelah dia mengaku bersalah terhadap tuduhan itu dan memerintah menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Menurutnya petuduhan itu didakwa melalui perkhidmatan aplikasi TikTok menggunakan nama profil Jai Adani 89 secara sedar membuat dan memulakan penghantaran dengan menggunakan perkhidmatan komunikasi yang mengancam sifatnya seperti mana hari ini aku nak transfer 5 juta kepada sesiapa yang nak, tapi kena buat kerja sikit lah, tembak mati PMX dan menteri-menteri bodoh dan geng-geng DAP dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Hantaran itu dibuat dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Okey. Pertuduhan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan boleh dihukum penjara di bawah Seksyen yang sama. Yang ni tuan-tuan sebenarnya maksimum 50,000, penjara maksimum setahun atau kedua-duanya bagi sebahagian daripada kesalahan. So dia kena penjara 6 bulan. Mula-mula diminta supaya OKS dikenakan hukuman setimpal. Alright. Faizal tidak diwakili peguam merayu hukuman denda kerana dia baru mendapat pekerjaan lain. Faizal yang tidak diwakili peguam merayu hukuman denda kerana dia baru dapat kerja dan gaji dia hanyalah 2,000 sebulan. Dia menanggung 2 anak berumur 7 dan 8 tahun serta ibu yang menghadap sakit jantung. Isteri saya tidak bekerja. Saya ada banyak hutang yang belum dibayar. Dan kelengkapan sekolah anak tak beli lagi. Oleh itu saya mohon mahkamah untuk bayar denda kerana saya gaji 5 atau 6 hari bulan. Katanya. Tuan-tuan. Offer tadi dia punya sembang. Hari ini aku nak transfer 5 juta kepada sesiapa yang nak. Nak transfer ni 5 juta. Tapi bila merayu, isteri saya tak bekerja. Saya banyak hutang. Gaji saya 2,000 je sebulan. Tuan-tuan, jangan gelak Is. Tak. Kita benci macam saya lah. Benci macam mana pun dengan pengkhianat, tuan-tuan. Saya tak pernah ugut bunuh. Itu point saya. Saya benci pun mana-mana dengan Muhyiddin Yassin, dengan Azmin Ali, dengan Zuraidah Kamarudin. Tak pernah saya buat ugutan bunuh. Bagi saya itu melampau. Kita benci politik. Betul lah. Saya ni terus terang saya kata. Saya benci politik. Dari segi politiknya saya benci. Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin. Tetapi itu tidak mengeluarkan mereka daripada rang undang-undang. Itu tidak mengeluarkan mereka daripada Islam. Mereka tak jadi kafir. Mereka tak jadi kafir harbi yang halal darahnya. Tak ada. Kita benci kerana politik dia. Selain daripada itu, kita tak benci. Dia orang Islam, dia orang Melayu. Kita jangan benci sebegitu. Tapi yang ini, tuan-tuan, 5 juta. Kau menangis
2,000 gaji, menangis. Nak tanggung 2 anak, ibu sakit jantung. Sekarang ini yang sengsara siapa tuan-tuan? Yang sengsara bukan dia. Dia senang lepak lah dalam penjara 6 bulan. Anak dia. Ibu dia yang sakit jantung. Isteri dia yang tak bekerja.